Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bersama saya lagi Ustaz Said Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi terbitan Maslina Alias. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dikasihi sekalian? Semoga sentiasa dalam penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah, dimurahkan rezeki insya-Allah, dan yang paling penting Allah Ta'ala tetapkan kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, dalam suasana kita berhadapan dengan ujian Allah, wabak yang begitu hebat yang melanda seluruh dunia ini, kita melihat bahawa masih ada di kalangan masyarakat kita yang buat dosa-dosa free sahaja. Ya Allah, dosa di media sosial kita tengok, ya Allah, menggerunkan. Dosa kalau kat media sosial tu yang bahasa-bahasa memaki hamun, pergaduhan, ya Allah, ada sikit-sikit je timbul masalah terus diviralkan. Bahkan ada yang berkait dengan rumah tangga sehingga ada yang menyebabkan bercerai-berai, yang mengadu domba, yang mencurahkan minyak ke dalam api sehingga menjadi bertambah panas. Ada rumah tangga yang runtuh musim PKP ni. Allahu Akbar. Sabar masyarakat. Ada yang menyebabkan pergaduhan sesama sendiri dalam satu kampung, dalam adik-beradik, kemudian berlawan pula menyebarkan aib masing-masing. Kalau dalam kampung yang berkait dengan Allahu Akbar, sumbangan, ada yang dengki pada orang yang dapat, ada yang layak terima sumbangan tapi tak dapat haknya, ada yang tak layak tetapi berebut-rebut dengan orang nak juga. Ya Allah, ada yang menuduh pihak yang menguruskan tidak jujur, ada yang memang tidak jujur sungguh. Ini dosa-dosa baru zaman PKP ini. Ya Allah, di pelbagai peringkat kita sepatutnya mengambil iktibar dengan apa yang sedang berlaku ini. Kita bimbang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku ini disebabkan dosa-dosa kita. Bahkan ada, minta maaf sangat saya sebut ni, bukan semua, segelintir kecil yang tak takut pada dosa, segelintir kecil yang terlibat dalam pengagihan atas nama NGO ataupun pihak-pihak yang berkenaan mengambil kesempatan pula. Ya Allah, kita urus duit, kita ambil untung atas angin, nak supply makanan, kita bayar kepada yang sediakan makanan dengan kadar yang iyalah. Ya Allah, kita ambil untung atas angin, RM2, RM1 sekepala, order 400-500 buku sehari, RM500 dia dapat atas angin sahaja. Makanan sampai kepada petugas, kenapa saiz kecil sangat ni? Rupa-rupanya yang tukang masak kata saya terima bajet untuk banyak ni, kos yang saya guna, upah saya sikit, untung saya sikit. Punya ada orang tengah dah yang dah ambil untung. Ya Allah, ini tolong nanti jangan pula sampai viral. Ustaz Said kata ada NGO, ada orang yang urus duit ambil kesempatan. Bukan semua dan bukan banyak, tetapi ada segelintir kecil yang tidak fikir dosa di musim begini. Ada. Dan pelbagai lagi lah, bukan NGO saya tapi yang terlibat. Ya Allah, sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, bahkan ada juga yang begitu aktif buat tabung-tabung fake. Ada yang tawarkan pelaburan-pelaburan patuh syariah tapi menipu di media sosial. Sekarang ini bahkan perjudian online begitu hebat, mencari melalui saya tak payah sebutlah platform mana, tetapi melalui media sosial, melalui smartphone, perjudian online. Ada yang dapat duit bantuan, ada yang dapat duit gaji daripada syarikat bayar, walaupun tak bekerja dapat syarikat bagilah duit. Terlibat dengan berjudi pula ada. Memang hebat orang yang penganjur perjudian ini, dia tahu bahawa
masyarakat hari ni banyak masa dan duduk saja duduk mengadap telefon, lalu dia create lah, memainkan emosi orang yang ada duit sedikit macam mana nak jadi banyak. Satu, memainkan emosi orang yang ada duit banyak bagaimana nak beranakkan lagi duit tersebut dalam keadaan tak dapat kerja. Ini investment pelbagai cara dibuat, maknanya membelai emosi, dan ada juga yang tertipu. Tak cerita lagi berkenaan dengan skamer. Ya Allah, sahabat-sahabat pendengar, bagaimana kita dengar daripada pelbagai pihak PDRM, pihak yang berkuasa dalam negara kita, yang memang bagi tahu bank tak ada bank call, buat panggilan telefon, minta nombor IC, minta nombor akaun, lagi menarik minta nombor password, dan ada yang percaya. Ya Allah, saya sendiri pernah terima panggilan scammer ni. Dia telefon kita, dia beritahu ada bil kita yang tertonggak. Saya tak payah tahu, bagi tahulah bil apa. Saya kata kita tanya balik. Akhirnya saya tanya dia, kenapa tuan bunyi bercakap macam berdebar-debar je? Patutnya saya yang berdebar sebab saya tak bayar bil. Akhirnya dia letak telefon. Dah lah dia panggil, buat panggilan tu pukul 6.30 petang di luar waktu pejabat. Tapi ada yang percaya. Ada yang dia mengguna emosi, oh tuan ni kena saman, awak ni ada buat kesilapan begini, terjah. Kalau kita tak biasa, kita akan ketakutan beri maklumat apa-apa yang dia buat. Ini dosa-dosa special pada musim PKP ni. Ya Allah, janganlah kita tak fikir berkenaan dengan amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil hak orang lain, walaupun kadar harga, mana harta yang diambil itu kadar harga sebatang miswak. Apa dia miswak? Miswak ialah kayu sugi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, barang siapa yang mengambil hak saudaranya walaupun dengan nilai harga kayu sugi, mereka ini akan dibenamkan di dalam neraka di hari akhirat nanti, akan di audit oleh Allah di dalam mahkamah Allah. Jangan kita ambil kesempatan. Lagi teruk, diambil kesempatan kepada orang sakit, menjual ubat-ubat yang tipu, menjual hand sanitizer yang tipu. Ya Allah, ni saya tak kata semua ni, tetapi ada sedikit-sedikit yang sebegini. Buat klaim tipu masih ada. Saya hairan. Kenapa saya sebut ini? Kerana ada yang bercerita menjadi mangsa, ada yang beritahu, bahkan ada yang tipu duit adik-beradik sendiri. Duduk dalam serumah, duit mak ayahnya dicuri. Allahu Akbar. Ustaz, kalau isteri curi duit suami boleh tak? Cepatlah Ustaz. Boleh? Boleh Ustaz? Dalam keadaan tertentulah. Ini bagaimana Hindun pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan tak bagi duit kat dia, duit belanja tak bagi, duit tak bagi langsung, dia perlu duit untuk belanja harian untuk peribadi dia. Boleh tak saya nak ambil duit suami saya? Rasulullah kata boleh ambil. Seronok isteri dengar boleh curi duit suami, tapi ambil sekadar perlu. Jangan pergi beli rantai gelang. Dan dengan syarat suami itu tak bagi duit, suami itu tidak tunaikan hak sehingga isteri jadi susah, itu boleh ambil. Tapi jangan ambil banyak sekaligus, nanti dia sedar. Ambil lah RM50 2 hari. Nanti suami kata pula, ada toyo ke rumah aku ni. Jadi sahabat-sahabat pendengar dikasihi sekalian, hati-hatilah kita di musim ini. Musim sepatutnya kita memperbanyakkan istighfar, musim sepatutnya kita merenung dosa-dosa kita, musim sepatutnya kita merenung betapa sedikitnya bersyukur kita kepada Allah. Bukannya musim untuk kita menambah lagi dosa. Kita bimbang, orang ni tambah sikit, orang ni tambah sikit, orang ni tambah sikit, dia akan jadi bertambah banyak, dan akhirnya kita akan terus dihukum oleh Allah dengan masa yang begitu lama, dan kita bimbang keadaan yang lebih teruk mendatang. Barulah lepas itu kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih baik dari awal kita minta Allah Taala keluarkan kita daripada masalah, musibah, wabak.